Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Mazura daripada SK Batu 4 akan kongsi berkenaan dengan modul aspirasi akhir tahun 2020. Anak-anak boleh tengok di skrin, ya, perbincangan modul aspirasi akhir tahun 2020 untuk matematik tahun 4 kertas 2. Okey, untuk anak-anak yang tahun 5 dan 6 pun boleh sama-sama lihat perkongsian cikgu ni. Okay, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Ya. Cikgu cadang elok kamu garis kata kunci ataupun kehendak soalan. Ya, soalan ni peruntukan markah adalah 1 markah. Jadi untuk soalan 1 markah ni, anda tidak perlu menulis jaran kira. Okay, sekiranya anda perlu menulis jalan kira pun tak salah, ya. Okey. Jadi soalan yang pertama ni melibatkan rajah 1. Ya, sebelum kamu menjawab soalan yang pertama ni, kamu perlu mengenal nombor yang diberi pada rajah 1 dan menyebut dengan betul sebelum menulis dalam perkataan. Ya, kita tengok ribu. Selalunya kita akan garis macam ni ataupun kita tahu nilai tempat puluh dan juga ratus. Yang sini ribu. Jadi elok kamu garis macam ni, tulis ribu. Ataupun kamu dah tahu dah ini untuk ribu. Tak tulis pun tak apa. Ya. Jadi untuk yang ke depan ni, kamu nampak soalan 95. Jadi 95 ribu. Kalau 95 saja nombor ni, ataupun digit 9 dengan 5 dia tak ada depan. Dia ada di belakang 9 dengan 5. Tapi di belakang ni ada lagi 3 lagi digit. Jadi kita sebut 95,000. Dan di akhir digit yang belakang tu, 3 tu pula, okey, anak-anak akan nampak nombor 860. Jadi anak-anak pun tulis 860. Faham tak? Okey, untuk soalan ni 1 markah, anda layak mendapat 1 markah. Okey, soalan yang kedua ni pula, soalan dia tanya, apakah nilai tempat bagi digit 5? Okey, untuk nilai tempat, kita garis kata kunci ataupun nilai tempat dan juga digit 5. Ini angka 5. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok nota pecutan terakhir. Ya. Pernah tengok tak nota pecutan terakhir ni? Ini nota pecutan terakhir. Okey. Tengok. Dia ada 2. Satu nilai tempat, yang kedua nilai digit. Nilai tempat dan juga nilai digit. Selalunya kamu keliru. Yang mana satu jawapan nilai tempat dan yang mana satu jawapan nilai digit. Jadi untuk nilai tempat, kalau nota cikgu ni, cikgu tulis perkataan. Pastikan jawapan nilai tempat mesti ditulis dalam perkataan. Untuk nilai digit, jawapan ditulis dalam digit ataupun angka. Jadi untuk soalan yang kedua tu, nilai tempat bagi digit 5, kita tengok apa nombor yang diberi. Nombor yang diberi tu tadi 95,860. Kita letak sifar 6, 8, 5, 9 ni kita tengok. Di mana letaknya nombor ataupun digit 5. Ya. Digit 5 ni terletak pada nilai tempat ribu. Jadi jawapan dia, kita tengok semula. Tengok semula soalan tadi. Jawapan dia nilai tempat. Nilai tempat dia adalah ribu. 1 markah. 1 markah. Okey, untuk soalan bundarkan nombor di atas kepada ribu yang terdekat. Soalan yang ketiga ni dia tanya bundarkan. Jadi kata kunci dia bundarkan ribu yang terdekat. Ada setengah anak-anak dia congak je. Ada setengah dia tak mampu congak. Kalau cikgu soalan bundar ni, cikgu suruh kira lah, buat jalan kira sikit. Boleh ambil balik nombor yang di atas tu, kita garis digit untuk nilai tempat ribu. Bisa, puluh, ratus, ribu gariskan. Okey, kemudian kita tengok angka di sebelah kanan ni.
Ada yang buat anak panah, ada setengah garis. Ada setengah dia tak garis dah, dia tengok aja. Ya, tak ada masalah. Ya. Jadi kita tengok nombor 8 ni, angka dia kita sebut kaya. Ya. Kalau digit 5, 6, 7, 8, kaya. Jadi kita tambah 1. Kalau nombor tu ataupun digit tu nombor digit 1, 2, 3, 4, digit miskin. Tak payahlah tambah 1, tambah sifar. Okey, jadi yang ini ni di sebelah kanan dia ataupun anak panah ni dia tunjuk digit 8. 8 ni kaya. Jadi kita tambah 1 dekat 5 tu. Jadi 1 tambah 5, 6. Ambil nombor di digit di depan dia 9. Kekalkan. Yang 8 ni potong, letak sifar. Okey, ada lagi digit yang seterusnya 6. Ya, kita potong atau cross, kita letak sifar. Macam tu juga digit yang akhir sifar. Tak juga sifar. Jadi itulah jawapan dia. Untuk soalan 1 markah bundar. Okey, kita teruskan untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Kita tengok skrin. Okey, soalan yang kedua. Yang pertama, cari hasil tambah bagi nilai digit yang bergaris. Okey, kata kunci di sini adalah hasil tambah bagi nilai digit yang bergaris. Bagi digit yang bergaris. Cuba anda tengok digit apa yang bergaris. Ya, kalau kita tengok ada yang bergaris digit 7 dan juga digit 9. Ya, dia ada 2 nombor digit 7 di sini. Jadi kita tengok digit 7 tu 7 apa? Ya, 10, 100. Jadi 7 kita letak sifar di belakang ataupun 10, 100, 700. Untuk 9 pun sama juga. Ya, 9 di belakang ni letak sifar. Ataupun kita sebut 10. Jadi 9 ni 90. Ya. Sekarang kita nak jawab soalan ni peruntukan markah dia 2 markah. Untuk soalan yang peruntukan 2 markah. Okay. 1 markah yang pertama adalah jalan pengiraan. Ya. Ataupun jalan kira. Ya. Jadi kita faham tadi hasil tambah bagi nilai digit yang bergaris. Digit yang bergaris yang pertama 7, 700 dan nilai digit bagi digit yang bergaris yang 9 ni adalah 90. Jadi kita ambillah 700 tambah 90. Maka anda layak untuk 1 markah. Okey. Kalau misalnya kamu tak mau tulis bentuk lazim ni lagi, kamu nak tulis ayat matematik, boleh juga 700 tambah 90 sama dengan, dah dapat dah 1 markah. Okay, untuk markah yang kedua, anda perlu mengira dengan tepat. Okay, kira sifar tambah sifar, sifar tambah 9, 9 dan 7 tu turunkan saja. Jadi jawapannya adalah 790. Itu untuk markah yang kedua. Ya. Markah yang pertama cikgu tandakan dengan warna merah dan markah yang kedua cikgu tandakan dengan warna hijau. Ya. Okey, untuk soalan yang kedua, cerakinkan hasil tolak kedua-dua nombor tersebut mengikut nilai digit. Soalan ni soalan cerakinkan, banyaknya kamu belajar pasal tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kamu banyak belajar yang ini. Hasil tolak kedua-dua nombor tersebut mengikut nilai digit. Soalan ni adalah soalan 3 markah. Untuk mendapatkan 3 markah yang pertama, untuk mendapatkan 3 markah ni, yang pertama sekali, kamu perlu tolak, tolakkan, nombor antara 2 nombor ni. Bila kita tolak, pastilah kita ambil nombor besar, tolak dengan nombor kecil. Pastikan kamu kenal betul-betul yang mana nombor besar dan yang mana nombor kecil. Letak nombor besar di atas, tolak nombor kecil di bawah. Dalam bentuk lazim, dah dapat dah 1 markah. Untuk markah yang kedua, anda akan dapat jika anda mengira tolak ni dengan tepat. 5 tolak 8, 5 ni kecil, 5 ni tak boleh tolak 8, jadi kamu ambil daripada 6 tu, jadi tinggal 5. Jadi yang 5 ni kamu akan tambah lagi
jadi 10, tambah 5 jadi 15. 15 tolak dengan 8, dapat 7. Okay, 5 nak tolak 9 tak boleh. Jadi ambil daripada 6, 7 ni. Okay, jadi 6. Jadi akan jadi 15 di sebelah dia. 15 tolak 9 akan dapat 6. Ya, 6. Biji yang seterusnya 6. Tolak dengan 5. 1 dan 4 tolak dengan 3. 1. Okey. Anda layak lagi untuk mendapat 1 markah. Okey, macam cikgu kata tadi. Untuk soalan 2 markah, cikgu tanda dengan warna merah markah yang pertama, 1 markah yang pertama dan warna hijau untuk markah yang 1 markah yang kedua. Manakala untuk 3 markah pula, cikgu akan sama juga tandakan dengan 1 markah yang pertama dengan warna merah dan 1 markah yang kedua untuk jawapan yang tepat dengan tanda warna hijau. Dan yang ketiga, markah yang ketiga ialah untuk cerakingkan jawapan ni ataupun hasil tolak ni mengikut nilai digit. Okey, cikgu nak kongsikan juga nota pecutan terakhir berkenaan dengan ceraking ni. Okey, cerakingkan untuk soalan yang kedua. Okey, cerakingkan ataupun pisahkan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digit. Ceraking ni dia ada 2 ya. Satu mengikut nilai tempat dan yang kedua mengikut nilai digit. Untuk mengikut nilai tempat, ya, kamu mesti tulis nilai tempat dia 10, 100,000, 10,000 dalam perkataan dan juga disertakan dengan nombor. Contohnya nombor 43,901 ni. Ya, kita ambil selanjutnya daripada depan lah. Sebut 10, 100,000, 10,000. Jadi kita sebut 40,000 tambah 3,000 tambah dengan 900 tambah dengan sifar 10 tambah dengan 1 sa. Untuk nilai tempat, sifar ni wajib tulis. Kalau anak-anak tak tulis, anda tidak dapat markah. Ya? Kosong markah ataupun sifar markah. Ya, untuk nilai digit, ya, kalau kamu tengok nota yang cikgu kongsi ni, cikgu tulis juga sifar ni. Sebenarnya untuk nilai digit ni tak tulis tak apa, tapi cikgu tulis juga bagi sama. Ya, tulis ke tak tulis ke, jawapan dia ataupun markah dia sama. Ya, jadi cikgu nak senang ingat, tulis saja. Untuk nilai tempat pun tulis, nilai digit pun tulis. Ya, sebab untuk nilai tempat, kalau sekiranya kamu tak nyata, kamu tak tuliskan sifar ni, kamu tak dapat markah. Itu saja ya. Okey, untuk soalan yang 1 markah yang terakhir ni, okay, kita perlu cerakingkan ya. Tadi anda dah dapat untuk 1 markah yang pertama, tulis dalam bentuk lazim. Okey, 1 markah yang kedua, jawapan yang tepat untuk hasil tolak. Dan untuk 1 markah yang terakhir, untuk cerakingkan. Ya, tadi dah dapat 1167. Ya, kita cerakingkan mengikut nilai tempat menjadi ya 1000 tambah 100 tambah 60 tambah dengan 7. Ya, untuk 1 markah yang akhir untuk mencukupkan 3 markah. Okey, kita teruskan untuk soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni melibatkan bekas A dan juga bekas B. Okey. Bekas A mengandungi 120 biji. Ya, mungkin manik ya. Dan bekas B ya, kita perlu anggarkan ya. Anggarkan bilangan biji guli dalam B ataupun anggarkan bilangan guli dalam bekas B. Dalam ada 2 kali sini, dalam bekas B. Okey, soalan ni 1 markah, boleh congok saja. Okey, kalau kita tengok
Bekas A penuh 120 biji. Manakala bekas B ni, kalau kita tengok, tak sampai separuh pun, tak sampai setengah pun. Ya. Okay, cikgu boleh tunjuk di sini. Okay. Ini penuh. Kalau separuh, lebih kurang di sinilah. Okay. Kamu boleh gariskan, kamu boleh conteng kertas kamu ni, boleh tulis apa-apa pun. Lebih kurang sinilah. Ini separuh. Separuh ni bermaksud 120 bahagi dengan 2. Ya, bahagi 2. Kalau misalnya nampak susah, 120 ni besar nak bagi dengan 2, anda boleh ambil, ya, cikgu tukar warna, ambil 120 ni, okay, ambil 12 saja. Ambil 12 saja. 12 bahagi dengan 2. Sama macam kamu ada RM12. Ya, bagi pada 2 orang. Kamu cekap kan, ya, duit. Jadi RM12 bagi dengan 2 dapat RM6. Sama dengan ni. 120 bagi dengan 2. Kita boleh ambil 12 bagi dengan 2. Jawapan dia 6. Ya, jawapan dia 6. Ya, yang sifar ni letak saja. Itu kalau misalnya separuh. Ya, tapi yang ni kita tengok tak sampai separuh pun. Ya, mungkin 1/3. Bermaksud 120 bahagi dengan 3. Ya, 120 ni kita bahagi dengan 3. Congok saja. Ya, kita nak kira pun boleh. 120 bahagi dengan 3. Ya, 120 bahagi 3 ni kamu nampak besar. Jadi kamu ambil 12 saja. 12 bagi dengan 3. Ya, ada RM12, bagi pada 3 orang, dapat seorang RM4. Ya, yang sifar ni letak saja. Jadi jawapan dia, kalau kita, jawapan dia, anggaran ni, anggarkan 40, ya, 40. Okey, untuk soalan yang kedua, ya, 40 ni layaklah macam 1 markah. Untuk soalan yang kedua, jika guli dalam bekas A ditambah lagi sebanyak 66 biji. Okey, berapakah jumlah guli dalam bekas A? Okey, kita cari dulu kata kunci di sini. Kata kunci di sini adalah ditambah lagi. Ya, ditambah lagi sebanyak 66 biji. Berapakah jumlah? Ya, kata kunci di sini, ya, kita jumpa 2. Yang pertama ditambah, kita guna tambah ataupun dia lebih jelas lagi bila akhir, ya, soalan ataupun ada kehendak soalan, dia tanya jumlah. Jadi kalau jumlah ni selalunya kita guna tambahlah, ya. Okey. Jadi bolehlah tulis 120 tambah 66 untuk dapatkan 1 markah. Soalan ni 2 markah, jadi mesti ada jalan kira. Untuk markah yang kedua, anak-anak perlulah menambah, ya. Tambah sifar, tambah 6, 2 tambah 6, 8. 1 tu turunkan saja. Okey, jadi jawapan dia 186. Itu untuk markah yang kedua, ya. 1 markah lagi. Jadi untuk mencukupkan markah dia 2 markah. Okey, kita sambung untuk soalan yang keempat, soalan yang terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Soalan yang keempat ni menunjukkan gising, buah di dalam sebuah bakul, ya. Hitung 3/5 daripada gising apple. Kata kunci di sini adalah perkataan daripada. Kalau ikut dalam buku teks matematik tahun 4, muka surat 83, daripada ni bermaksud darab. Jadi, bila kita jumpa perkataan daripada ni, cikgu cadang elok kamu garis sebagai kata kunci dan kamu
letak simbol darab. Ya, bermaksud ya 3/5. Ya, kita boleh mulakan dengan menjawab dengan simbol sama dengan, atau kita boleh terus saja menjawab 3/5. Daripada tu kita ganti dengan perkataan ataupun simbol darab. 15 kilogram. Ambil saja. Ya. 3/5 daripada kita gantikan dengan simbol darab. 15 kg ni kita tulis. Okay, jadi yang ini kamu dah layak untuk dapat 1 markah. Ya, kamu tukarkan perkataan daripada kepada simbol darab. Dan kamu kena tulis semula. Ya, tulis semula ayat matematik tu 3/5 daripada tu ganti dengan simbol darab 15 kilogram. Kamu dah layak untuk dapat 1 markah. Okey. Seterusnya 3/5 darab dengan 15 kg tu bermaksud 3 darab 15 per dengan 5. Ya, 3 dan 15 ni letak di atas. Dia terletak di atas, jadi kita darab. 5 ni letaknya di bawah. Jadi kita bahagi. Okey. Kemudian bila kita dah tahu, okey, kita ambil 3 darab 15 kg, kita pun kiralah 15 kg darab dengan 3. Okey, kemudian kita dah tahu tadi per ni, yang 5 ni adalah bahagi. Jadi kita mulakan dengan pengiraan darab. 15 kg darab dengan 3. 5 darab 3, 15. 5. Kita akan letak 1 di atas untuk kita tambah. Ya, 1 darab 3 sama dengan 3. Tambah dengan 1, jawapan dia 4. Ya, itulah jawapan untuk 15 kg darab dengan 3. Kemudian kamu kena letak ya untuk unit kg tu. Sebab soalan ni ada unit. Ya, kamu mesti mulakan pengiraan. Ya, mulakan setiap pengiraan, unit tu kamu kena mulakan dan dengan unit dia. Ya, kalau kg lah. Kalau tengok dulu, ya, kg tu ada pada nombor yang mana satu. Kalau dia 15 kg, kamu letaklah 15 kg. Okey, untuk pengiraan yang kedua pula, kamu kena bahagi. Nah, jawapan yang kamu dapat tadi 45 kg. Okey, kamu tulis 45 kg. Kamu bahagi dengan 5. Tadi kamu letak 5 ni di bawah kan? Tadi kamu bahagi dengan 5. 45 kg bahagi dengan 5. 45 bahagi dengan 5. Ya, sifir 5. Kamu akan dapat 9. Ya, kamu letak 45 di situ. Kemudian kamu tolak. 5 tolak 5 sifar. 4 tolak 4 sifar. Jadi, jawapan dia ada unit juga. Jawapan akhir mesti ada unit. Okey, jadi kamu akan dapat dah 1 markah di situ. Ya. Okey, untuk soalan yang B pula, ya, 3/7/8 tolak 2/1/4. Ya, kamu kena ingat untuk kamu menolak ataupun menambah pecahan, mestilah bagi penyebut dia sama. Jadi kalau kamu tengok penyebut pada soalan ni ada 8 dan juga 4. Ya, 4 ni adalah gandaan 2. Gandaan kepada 8 ni adalah gandaan kepada 4. Ya. Maksudnya kamu darab, kamu mesti samakan penyebut. Kalau yang ni 8, kamu kena fikirkan tengok. 4 ni darab dengan berapa dapat? 8. So kita darab dengan 2. Kalau penyebut dia darab dengan 2, pengangka yang di atas pun kita darab dengan 2 untuk dapatkan 8. Kemudian kamu dah samakan penyebut. Okey, yang ni kamu dah layak dapat 1 markah dah. Ya. Yang ni dah layak untuk dapat 1 markah. Okey, untuk 3/7/8, ya, kamu akan dapat 3/7/8, dia tak berubah. Sebab kita ambil penyebut dia ni 8. Ya. 8 ni kita kekalkan saja. Jadi kita tak ubah apa-apalah. 3/7/8 tolak dengan, okey, yang ini kita dah
kita dah darab, ya, pecahan setarakan dia, ya. Okey, jadi kita akan dapat 2 ni tak berubah. Nombor bercampur ni, nombor bulat ni dia tak berubah, masih lagi 2. Yang berubah cuma pecahan, ya. Bila kita ambil 4 darab 2, kita akan dapat 8, 1 darab 2 dapat 2. Ya, walaupun kalau kamu tengok 2/8 ni dah berubah, ya, 1/4 dah berubah kepada 2/8. Nilainya masih lagi sama. Ya, pecahan setara. Okey. Jadi bila kita dah tengok penyebut dia sama 8, jadi kita dah boleh terus mengira, ya. Nombor bulat tolak nombor bulat, 3 tolak 2 dapat 1 dan 7/8 tolak dengan 2/8. Bila dah penyebut dia sama, kita ambil pengangka saja. 7 tolak 2 terus dapat 5. Jadi 5/8. Soalan ni 2 markah. Kamu dah layak markah, dapat 1 markah untuk di atas ni dan 1 markah lagi untuk jawapan akhir kamu. 1 markah, untuk melayakkan kamu mendapat 2 markah. Ya, jadi soalan yang pertama tadi 2 markah, soalan yang kedua 2 markah. Layaklah kamu mendapat 4 markah. Ya, 4 markah. Sini. Jadi cikgu rasa setakat ini saja yang cikgu dapat kongsi untuk menjawab soalan modul aspirasi kertas 2 tahun 4 daripada soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Ya, kita akan jumpa lagi insya-Allah untuk sesi yang seterusnya untuk soalan nombor 5 hinggalah soalan nombor 15. Okey, assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah. Semoga kamu terus maju jaya insya-Allah. Okey, sekian. Bye-bye.